kita nak cover dalam minggu ni, kita akan habiskan topik 1.1 yang senang gila tak gaban tu sampai topik 1.4 yang saya baru upload. Okay, so minggu ni 3 jam saya nak habiskan 4 subtopik ni. 4 subtopik yang tak panjang, pendek je, senang je. Okay, cuma ada satu benda kamu kena hafal. So, your introduction to organic chemistry antara chapter yang paling panjang semester ni. Apa maksud bila dia chapter panjang sayang? Bila dia chapter panjang bermakna dalam exam markah banyak. Exam, soalan tu adalah bergantung pada chapter tu panjang mana. Chapter yang lagi panjang, markah lagi banyak. Alright, saya suka chapter ni sebab dia senang dan dia panjang. So, markah dia banyak. Okay, padahal dia senang gila je. Alright, kita ada 6 subtopik. Kita ada 1.1 until 1.6. Minggu ni kita akan cover sampai 1.4. Minggu depan kita akan cover 1.5. Minggu satu lagi kita akan cover 1.6 sikit. Lepas tu masuk chapter 2. Okay, so that is the plan lah yang saya nak buat. And kita akan masuk question 1. Kalau kamu perasan nota kamu dengan soalan flow tu, dia tak, soalan kamu tak ikut nota. Betul tak? So sebab saya nak jawab soalan sekarang, so kita akan mengikut soalan tutorial. Okay, soalan tutorial, soalan 1 is your topic 1.1. In your topic 1.1, apa yang kita nak buat adalah kita nak identify element for the organic compound. Soalan yang paling senang. Good news over here, kamu tak perlu hafal molekul-molekul yang besar rabak tu. Okay, dia bagi caffeine, dia bagi glucose, dia bagi DDT, dia bagi penicillin, dia bagi apa lagi? Benda-benda yang dia bagi tu, sayang tak payah hafal, jangan risau. Beres? Hang jangan gagal, saya pun tak hafal weh. Hang jangan gagal sangat, tak perlu hafal. Apa yang kamu kena buat adalah, kamu kena sebenarnya kita nak belajar satu perkataan je, elemen. Okay, kita nak belajar perkataan elemen ni. Elemen apa? Elemen is unsur. Tahu tak unsur tu apa? Periodic table. Kamu ada periodic table, betul? Alright, kamu ada periodic table over here. So, setiap periodic table tu ada kotak. Right? Okay, benda yang duduk dalam kotak tu adalah elemen. So, over here in your amino acid, boleh tak saya kata OH2 element? Tak, sebab dalam periodic table, saya tak ada OH, betul? Tapi dalam periodic table, kita ada O, kita ada H. Make sense? Itu yang kita nak. Kita hanya perlu tengok dan identify apa elemen yang menghasilkan amino acid ini. Obviously, we have carbon. Alright? Kita ada hydrogen. So, standard. Kamu hanya perlu list sahaja. Kamu tak perlu buat apa. Soalan paling senang dalam dunia. Oksigen. Kalau benda tu repeat, hanya tulis sekali. Alright? Nitrogen. Habis. Okay? That's it. Senang? So, ingat satu benda je. Benda yang kamu nak tulis sebagai elemen, sebagai unsur adalah benda yang kena ada dalam setiap kotak periodic table. Kalau kamu nak tulis dia sebagai OH, tak ada, benda tu salah. Okay? Kalau kamu nak tulis dia sebagai NH2, NH2 tak ada dalam periodic table, salah. Kalau benda tu tak ada dalam periodic table, bermakna benda tu boleh dipecahkan lagi. That is the way kita dapat unsur. Unsur adalah benda paling basic. Element is the simplest thing in chemistry. Selagi kamu tak jumpa, selagi tu kamu boleh pecahkan dia. Okay? Dan next thing, and also the last thing sebenarnya untuk 1.1 ni, nak tulis dalam bentuk simbol atau nak tulis dalam bentuk nama? Nak tulis, boleh tak tulis macam ni je teacher? Tu soalan dia kan? Lagi pendek, lagi senang lah untuk kamu. Kalau kamu tanya saya prefer perkataan. Okay? Saya prefer perkataan sebab the entire question yang ni yang dapat markah weh. Tu pun nak tulis simple. Alright? Saya prefer perkataan dengan syarat jangan salah eja. Okay? Kalau nak tulis BM semua. Kalau nak tulis BI, eja BI semua. Dan benda ni kenapa kita akan tak bagi markah kalau kamu salah eja walaupun satu huruf. Reason senang. Dalam exam kamu hari tu, depan tu kamu ada table yang ada nama, yang ada atomic mass, yang ada proton number. Ingat tak? Kan? Ada nama kan? Hang salin je kan? Tapi still ada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang salah. Aku rasa macam nak lempang kepala otak hangpa. No, itulah benda dia. Jangan salah.
Dan kita tak terima kalau salah walaupun satu huruf. Okay? So make sure jangan salah eja, and I prefer this way. Untuk soalan ni saya tak akan bincang semua, saya akan bincang amino acid ni lah sebab saya tak ada dalam YouTube. Dan satu lagi, tutorial saya akan masuk terus menggunakan soalan. Saya akan ajar guna soalan terus. Nak tengok konten, nak tengok video pasal konten je ada kat YouTube, tengok sendiri. Okay? Dan tengok sebelum kelas saya lah, jangan masuk nganga-nganga je lah. Okay, kat sini macam biasa buat kesalahan, so mengaku kesalahan. Saya ada buat salah kat YouTube tu. DDT saya dengan penicillin saya terbalik. Alright, terbalik as in structure dia terbalik. Okay, DDT saya dengan penicillin saya terbalik. DDT is actually this one. This is the DDT. Okay, so alang-alang kita dah jumpa. So DDT ada apa? DDT ada chlorine, saya ada chlorine. Jangan salah eja. Dalam chlorine, saya nak bincang sedikit pasal skeletal structure. Kita nak bincang sedikit pasal skeletal structure yang kita nak masuk jam ke hari Khamis nanti. This benzene ring, setiap satu ni adalah carbon. Remember? Soalan pertama untuk kelas pertama. Alright, Nadira. Duk panggil Nadira je sebab duk ingat nama hang je sekarang ni. Nadira, carbon boleh ada berapa ikatan? Setiap carbon boleh ada berapa ikatan, Nadira? Hello. Suara saya masih ada kan? Okay. 1. Alright, kelas. Tunjuk jari je. Satu carbon berapa ikatan? 4. Irfan, thank you. So, setiap carbon adalah 4 ikatan kat sini. Bila setiap carbon adalah 4 ikatan, you can count over here. Kalau carbon ni sekarang tengah pegang berapa ikatan? Look at this. This carbon right now holding 1, 2, 3. So, 1 more. Sama juga kat sini. This carbon right now holding 1, 2, 3. So, 1 more. My question over here, the 1 more adalah apa? Yasmin? Hydrogen. Hydrogen. Apa-apa structure dalam skeletal? Kita panggil benda macam ni skeletal yang dia hilangkan carbon dan hydrogen. Kalau carbon tersebut tak cukup ikatan, automatically hydrogen. Alright, carbon yang tak cukup ikatan tu automatically adalah pegang hydrogen. Okay, that is your skeletal structure. Okay, so dalam ni, dalam DDT saya ada chlorine, saya ada carbon obviously, saya ada hydrogen obviously. Okay, and that's it for your DDT. Okay, that is your DDT. Sekali lagi ya, structure ni tak perlu hafal. Jangan gagal sangat. Okay, tak payah hafal. Next, that is your penicillin yang saya terbalik saya minta maaf yang saya terbalik dalam video. That is actually your penicillin over here. Penicillin kamu ada banyak elemen. Mesti dah buat kan soalan saya. Berapa elemen? Wani? Azwani? 5. Tak dengar. Ada 5. Ada? 5. 5. Thank you. So, the 5 over here adalah carbon yang pertama. Kamu ada kehadiran carbon kamu, obviously. And the next, kamu ada hydrogen kamu, standard. Alright, kamu ada oxygen kamu. Saya nampak. Kamu ada nitrogen kamu. Jangan salah eja ya. Alright, sulfur kamu. And that is the 5. Okay, that is the 5. Okay. So, senang. Soalan yang paling senang. Jangan hafal. Kamu hanya perlu tengok apa adalah elemen. Tulis balik nama elemen. That's it. Okay, that's it. Keluar yang ni hang tak boleh jawab, hang jaga. Alright. Soalan macam ni akan keluar tak banyak markah. Tapi patut boleh jawab lah. Okay, patut boleh jawab lah. Senang. Kamu pun boring lah bila saya duk bincang soalan senang macam ni. Okay, hydrocarbon. Kita nak masuk kepada soalan 1B. Soalan 1B kamu tanya what is actually hydrocarbon? Soalan saya sebelum saya sambung. Adakah penicillin kamu sekarang hydrocarbon? Soalan saya. Bukan. Tak. Alright, bukan. Aisyah kata bukan. So, Aisyah kata bukan. Sebab apa Aisyah?
Sebab ada sulfur, nitrogen, oksigen. Okay. Same thing over here. Kalau saya bagi contoh yang kamu biasa jumpa, alkohol. Alright. Saya suka guna contoh alkohol sebab kamu ada belajar kat form 5. Kamu belajar juga carboxylic acid di form 5. Okay. Kamu belajar benda-benda ni di form 5. So soalan saya sama juga, adakah benda ni hydrocarbon? Bukan. Bukan. Alright. Bukan. Saya kata bukan. So dia bukan hydrocarbon sebab dia ada kehadiran oksigen di sini. Like I say, like the word say, bukan I say, okay? Like the word say, hydrocarbon, simple. Saya hanya boleh pegang hydrogen, saya hanya boleh pegang carbon. That is hydrocarbon. Hydrocarbon boleh ada berapa jenis? Ifat? 3. 3. And they are? Alkane, alkyne. Aku tengok pronunciation apa. Alkane, alkene, alkyne. Alright, alkyne tu kamu belajar sekali je. Alkyne tu satu benda je kamu kena tahu. Dia triple bond. Habis. Kita tak belajar lebih mendalam daripada tu. Kita akan banyak belajar alkane, kita akan banyak belajar alkene. Sebab yang ni akan jadi satu topik, yang ni akan jadi satu topik. Hang bayangkan dia jadi satu chapter. Okay, kita akan banyak belajar pasal dia. So, kenapa alkane and alkene akan jadi hydrocarbon? Because they will be holding only hydrogen and carbon. And the general formula adalah this one. Alright, pernah belajar? Alkane adalah CnH2n plus 2, alkene adalah CnH2n. Dan contoh hydrocarbon, soalan minta contoh hydrocarbon kan? Boleh bagi dalam bentuk nama, boleh bagi dalam bentuk structure, boleh bagi dalam bentuk lukisan, tak ada masalah. Kalau kamu nak bagi CH4 like this, kita terima. Kamu nak lukis CH4 tu, kita terima. Tak ada masalah. Alright, bagi contoh, tak payah bagi contoh besar-besar gerabak weh. Soalan minta satu contoh, bagi satu contoh. Satu lagi yang kita boleh terima, nama. Kamu boleh bagi dalam bentuk nama. Saya satu je, nama tu saya kurang sikit. Sebab nama kamu mungkin salah. Tapi lukis senang kot. Satu karbon, 4 ikatan. Tak suka satu karbon je. Nampak lah teacher, nampak remeh lah. Satu karbon letak 2. 2 tu nampak macam bijak sikit. Letak 2. Tak ada masalah. Alright. Apa biasalah dalam exam apa nak tunjuk pandai. Tunjuk, sila tunjuk. Okay. Alright. So, satu karbon boleh, 2 karbon boleh, 3 karbon boleh, tak ada masalah. Saya senang je. Orang minta 1, hang tak payah gatal bagi 2. Betul? Orang minta 1 kan? Kita bagi 1. That's it. Okay. So, the definition of hydrocarbon ada dalam nota kamu. Soalan-soalan define ni saya malas nak bincang. Okay, kamu salin. Saya tanya pun kamu baca dari nota saya juga kan? Betul lah tu. Okay, soalan define tu saya malas. Okay. Next, kita nak pergi kepada semua definition dulu. Okay. Explain the term functional group and homologous series kat sini. Pertama, boleh beza? Alright, boleh beza? Homologous series adalah macam keluarga besar. Alright. Dalam keluarga besar tu, kamu ada ahli keluarganya. Alright, yang kita panggil homologs. Alright, you have the members. Okay, yang kita panggil homolog. Kenapa diorang boleh duduk dalam satu family yang besar? Macam mana kita nak letak dia dalam satu keluarga yang besar? Sebab diorang ada kumpulan berfungsi yang sama. They have the same functional group. Okay? So, kalau kita nak letak semua benda tu dalam satu keluarga yang sama, kita kena ada functional group yang sama. What is mean by functional group? Apa maksud kumpulan berfungsi? Fungsi dia adalah, dia bagi identity kepada organic compound tersebut. Dia akan bagi identity kepada organic compound tersebut. Contoh yang paling senang, double bond. Kamu selalu jumpa double bond. Alright? Kamu jumpa benda ni, kamu kata, oh dia duduk dalam alkene. Kalau kamu jumpa benda ni, kamu kata juga, oh teacher dia alkene juga. Betul? Saya ada structure yang lagi panjang. Saya boleh ada structure yang lagi panjang. Malah nak tulis. Kamu dapat cikgu yang paling malas kat College Matrikulasi Pulau Pinang. Teruk apa ni. So apa-apa yang saya bagi tu jangan pendekkan lagi. Okay, yang saya bagi tu paling pendek dah weh. Sebab saya pun malas. Saya malas-malas pun pandai weh. Alright.
So sila belajar dengan baik. Okay. So, bila kamu jumpa benda ni, kamu akan kata, oh, diorang alkin. Kenapa kamu kata diorang alkin? Sebab diorang ada kumpulan berfungsi yang sama. Sebab kamu nampak carbon-carbon double bond tu. So, functional group over here adalah carbon-carbon double bond. Alright? Benda yang kamu tengok dan kamu identify, dia adalah kumpulan yang sama. Diorang adalah carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond ni duduk dalam keluarga mana? Diorang duduk dalam keluarga alkene. See that? Alright? So kalau semua orang duduk dalam homologous series yang sama, they sit in the homologous series, they sit in a series, satu drama series. Dia duduk dalam homologous series yang sama, dia kena ada functional group yang sama. Okay? Kamu boleh ada alkohol, CH3OH, kamu boleh ada 2 karbon alkohol, kamu boleh ada 4 karbon alkohol, yang pasti diorang adalah alkohol. Kenapa diorang adalah alkohol? Sebab diorang pegang hydroxyl. Okay? Tadi tak perlu hafal. Yang ni, dengan duka citanya. Kamu kena hafal. Duka citalah, bila kamu kena hafal tu duka citalah. Alright? Kamu wajib hafal semua functional group dan homologous series yang ada dalam nota kamu. Alright? Dan bila saya kata hafal, sayang, spelling tak boleh salah. Satu huruf pun tak boleh. Okay? Kamu kena boleh bezakan homologous series adalah nama dia macam mana, dan kamu kena boleh bezakan kalau functional group nama dia macam mana. Okay? So that is the difference. Boleh? Kena hafal. Sebelum saya move on, saya takkan bincang semua. Ada 2-3 je saya nak bincang. Setakat carbon-carbon double bond tu, hang tahulah carbon-carbon double bond tu macam mana kan. Ataupun ada apa-apa yang saya nak perlu bincang kat sini? Ada yang kamu tak nampak? Madam, functional group tu, dia tanya functional group, kita tak tulis carbon-carbon double bond, kita lukis C Tak double boleh. bond C. Tak boleh. Tak boleh. Nanti saya akan bincang dalam soalan yang tu, soalan kawan kamu tanya, Ifan tanya. So, bila soalan tanya functional group, boleh tak saya tulis macam ni? Betul tak Ifan ni soalan hang? Tak boleh. Alright? Bila soalan tanya functional group, ni lah jawapan dia. Macam saya cakap, kalau boleh pendek lagi, saya bagi pendek lagi. Okay? Sebab kita pernah tolak markah. Kita pernah tak bagi markah. Kita pernah dapat ketua pemeriksa yang dia tak bagi markah. Sebab dia kata C double bond macam ni adalah structure. Dia bukan nama functional group. Okay? So, dia ikut pemeriksa. Tapi kita buat cara yang terbaik lah untuk dapat markah tu. Sebab benda ni senang. Alright? Bukan hang tak tahu. Okay? So, saya tak akan bincang semua. Saya nak bincang a few sahaja. First thing yang saya nak bincang adalah benzene ring functional group. Benzene ring functional group, nama homologous series dia ada aromatic. Structure dia adalah this one. Ni adalah structure dia. Okay? So, structure benzene ada 3 cara nak lukis. Cara pertama, seperti yang saya bagi. Cara kedua, kita boleh lukis guna bulatan. Yang ni pun kamu akan biasa jumpa. Okay? Sama sayang, benzene ring akan duduk sebagai satu topik juga nanti. Kita akan belajar yang ni sebagai satu chapter. Tahu tak sampai hujung SEM nanti, dalam functional group semua ni, dalam homologous series ni, alkene jadi satu topik, alkene jadi satu topik, benzene jadi satu topik, alkohol jadi satu topik, haloalkane jadi satu topik, dia jadi satu topik. Okay, inilah yang kamu akan belajar sampai hujung SEM. Okay, so benzene ring ada 3 cara nak lukis, 1, 2, satu lagi is like this. Syarat dalam benzene ring mesti adalah 6 carbon dan double bond tu kena alternate. Double bond alternate means double bond tu tak kisah saya susun dari mana, tapi dia kena selang-seli. Itu maksud dia. Nampak? Saya yang ni saya letak double bond kat sini. Yang ni saya letak double bond start kat sini. Boleh, tak ada masalah. Syarat dia satu je, dia kena selang-seli. Okay, that is your benzene. So soalan saya, adakah yang ni benzene? Sebab budak akan selalu confused. Adakah yang ni benzene? Bukan. No. Kan? Izul? Bukan. Izul? Izul, ya atau tidak?
Kadang-kadang saya tanya soalan kawan kamu tak jawab tu, saya rasa dia duk tengok YouTube benda lain. Dia tengok movie apa. Hai Izul. Benson ring atau tidak? Tidak. Tidak Jangan confuse. Benzene ring mesti adalah 6 carbon ring with 3 double bond alternate. Dengan kata lain, ini pun bukan benzene ring. Betul? Ni pun bukan. Ni pun salah. So, jangan nampak 6 carbon, kamu masalah kamu, oh nampak 6 carbon benzene ring. Aku sepak kepala otak hang. Bukan. Dia mesti adalah 6 carbon dengan 3 double bond baru benzene ring. Okay? Berhati-hati. Okay? Yang tu pertama yang saya nak tekankan. Kedua yang saya nak tekankan, phenol. Phenol adalah antara orang yang special kat sini. Kenapa? Sebab phenol adalah satu-satunya homologous series yang pegang 2 kumpulan berfungsi untuk jadikan satu phenol. Satu phenol kena pegang benzene ring dan OH. That is phenol. So dalam phenol kena ada hydroxyl, kena ada benzene ring. So hydroxyl, OH, benzene ring. Okay? That is your phenol. Dan bila saya kata that is your phenol, your OH kena directly duduk pada benzene ring. Dengan kata lain, kalau saya ada benzene ring like this, CH2OH. Soalan teacher, adakah dia masih phenol? No. Okay? Dia bukan phenol sebab OH tak duduk directly pada benzene ring. OH dengan benzene ring ada langkau karbon. So bila dia ada langkau karbon, dia tak duduk direct lah. Betul? Tak duduk direct, salah. Okay? Dia bukan phenol. Make sense? Dia adalah phenol kalau dia duduk direct tapi ada karbon duduk tempat lain. Okay, tak ada masalah sebab karbon tu duduk tempat lain. Karbon tu tak duduk antara OH dengan benzene ring. Hang duduk tempat lain. Hang duduklah tempat hang. Aku tak kisah. Okay, boleh. So, dia tak boleh ada apa-apa duduk di tengah antara diorang. Okay? Sebab inilah contoh soalan yang soalan akan suka buat jahat kat kamu. Dia suka kamu buat salah. Antaranya soalan saya lah. Okay, so kamu kena tengok betul-betul. Adakah benzene ring dengan OH duduk sekali? Duduk sama-sama directly. Okay? Dia kena duduk direct. So, yang tu, halogen, halogen tak ada apa, senang. Okay, alkoxy ether pun tak ada apa. C single bond O, senang kat sini, tak ada apa, direct je. Okay, alkoxy dengan ether. Okay, next yang saya nak tengok kat sini adalah aldehyde dengan ketone. Okay, aldehyde dengan ketone. Aldehyde adalah homologous series, ketone adalah homologous series. Functional group dia adalah carbonyl, functional group dia adalah carbonyl. If you want to know, the carbonyl functional group sebenarnya adalah C double bond O. Kalau kamu kata functional group carbonyl, it's actually C double bond O sahaja. That is your carbonyl. Dengan betul. Apa yang menyebabkan aldehyde dengan ketone berbeza? Apa yang menyebabkan aldehyde dengan ketone berbeza? Kedudukan C double bond O. Ni cara cikgu saya ajar dulu masa saya budak. So saya bawa sampai sekarang dan saya ingat sampai sekarang dan saya pun ajarlah pas kat student saya. Macam mana nak beza? Aldehyde ada H. Nampak? Alright, aldehyde ada H tu. So, H ni, C double bond O kena duduk directly. Sebelah dia, kena pegang H. Nampak? Ketone tak ada. Alright, ketone tak ada. So, macam mana nak bezakan aldehyde dengan ketone? Aldehyde, C double bond O carbonyl tersebut kena pegang satu H. C double bond O kena pegang satu H. That is your aldehyde. Berbeza dengan ketone. Alright, berbeza dengan ketone kat sini. Ketone, the double bond O mesti kena duduk antara carbon. Mesti. Tak ada pilihan. C double bond O, kiri kanan dia mesti carbon. Dan ni dia jadi ketone. Okay, tu cara saya hafal masa saya student lah. Sekarang saya tak payah hafal dah. Sekarang saya pandai dah. Ingat dah. Duk puji tak habis-habis, duk puji ni. Kekurangan kasih sayang, wah aku lama tak balik kampung. Mak saya tak ciam bos saya. Kamu duduk rumah lama, saya lama gila tak balik kampung. Madam. Apa dia? Miss, boleh ulang? Saya lost connection tadi.
Boleh ulang? Ulang dari mana tu? Ulang dari tadi. Yang beza keton dengan aldehyde. Alright, macam mana nak beza ketone dengan aldehyde sekali lagi? Aldehyde H kena ada. Bila kamu ada C double bond O, sebelah dia mesti kena ada H yang tu aldehyde. Dan cara saya hafal masa saya student lah, aldehyde ada H. So dia kena ada H. Tu cara saya hafal. Okay? Ketone, carbonyl. Alright, carbonyl tu, kedudukan carbonyl tu mesti antara carbon dan carbon. Nampak ni? C double bond O, duduk antara carbon. Berapa carbon kiri kanan saya tak kisah. Tapi dia kena ada carbon kat kiri kanan tu. Dengan kata lain, kalau teacher ada C double bond O, sebelah tu saya ada 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 20 carbon, 2000 carbon, saya tak kisah. Alright, sebelah ni ring pun saya tak kisah. Yang saya kisah, C double bond O, sebelah dia carbon, dia ketone. Okay, make sense? Yang tu yang kamu selalu akan confuse lah. Okay, saya selalu kalau saya nak check, saya akan check sama ada dia aldehyde atau tak. Sebab yang tu senang. Dia ada tak pegang hidrogen? Kalau dia tak ada pegang hidrogen, straight away ketone. Senang. Okay, straight away ketone. Make sense? Alright, yang ni lah yang kamu akan pening. Sedikit. Next. Yang kita nak tengok. Ya. Kalau dia suruh bulatkan functional group kan, kita bulatkan C double bond O je ke? Ya, kalau dia hanya minta functional group, kita hanya bulatkan C double bond O sahaja. Sebab carbonyl adalah functional group C double bond O sahaja. Thank you, good question. Lagi? Tak ada? Okay. Alright, next yang saya nak bezakan adalah, sebelum saya nak bezakan, kalau kamu tengok nota kamu, siapa yang tak apa betul lagi nota kamu ada lari sedikit. Sebab saya buat guna laptop saya version Word lain. Bila saya bawa preprint, version lain. So dia terlari dan saya tak perasan. Yang ni yang betul lah. Alright, dia ada lari sedikit dalam nota kamu betul. Okay, so ni yang betul. Nanti kalau tak dan nak salin, nanti tengok balik kat video, salin baliklah ni yang betul. Okay, so kita nak bezakan semua kat sini. Satu perkataan yang kamu akan dengar selalu sekarang adalah directly. Dia kena direct. Bila dia duduk dengan carbon tu, dia kena duduk dengan carbon tu. Carboalkoxy beza dengan carboxyl. Carboxylic acid dengan ester, beza dia adalah carboxyl dan carboalkoxy. Beza paling ketara, OH dan O kena pegang pada C. Okay, apa maksud OH kena pegang pada C? Kamu akan perasan dia ada C double bond O. Kat sini pun sebenarnya adalah C double bond O, OH. That is your carboalkoxy. Untuk menjawab soalan kawan kamu, kalau bulat, kita akan bulatkan C double bond O, OH termasuk dengan H. Untuk carboalkoxy, kita akan bulat C double bond O sahaja. Tapi macam mana nak tahu dia adalah carboalkoxy? Senang. Kamu ada C double bond O, bonded direct dengan O, dan kamu perasan O tu sebelah bukan hidrogen. Sebelah tu adalah carbon. Dia adalah carboalkoxy. Okay, sebelah tu adalah carbon, dia adalah carboalkoxy. Sekali lagi sayang, bila dia adalah carboalkoxy bermakna C double bond O dengan single bond O kena duduk directly. Contoh. Kalau teacher ada C double bond O, CH2, single bond O, single bond C. Adakah dia masih carboalkoxy? Tak Dia bukan carboalkoxy sebab double bond O duduk pada carbon ni. Single bond O duduk pada carbon lain. Kalau dia adalah carboalkoxy, double bond O dan single bond O kena duduk pada carbon yang sama. Nampak? Berhati-hati. Biasa kalau dia buat jahat, dia akan langkau satu carbon je. Sebab dia nak kamu nampak benda tu rapat. Tapi dia sebenarnya tak sama. Alright? Dia nak buat jahat, dia akan buat macam tu. Antara yang akan buat jahat kalau soalan tu saya yang buat lah. Okay, inilah manusia yang akan buat hang salah. So saya ajar siap-siap, jangan buat careless tu. Tengok betul-betul. Kalau tak nampak dalam exam kadang-kadang, expand bahagian ni. Kembangkan bahagian ni je. Tengok betul-betul double bond O duduk dengan siapa, single bond O duduk dengan siapa. Make sure dia duduk dengan carbon yang sama. Okay, tu cara kita buat. Tu satu, benda senang. Tapi jangan salah. Kedua adalah,
bila kamu dah bulatkan cerita bulat tadi, alright, saya dah bulatkan, okay, this is my carboalkoxy. Kamu pun label lah. Alright, kamu pun label. Okay, betul dah. Soalan saya, kita nak masuk sebelum saya bincang soalan. Boleh tak teacher label sekali lagi yang ni sebagai carbonyl, yang ni sebagai alkoxy. Jangan buat dah yang ni salah. Dah bagi tahu jawapan saya, cheese. Alright. Tak boleh. Alright. Boleh tak buat macam ni? Tak boleh. Dia dah tak jadi carbonyl dah. Bila hang single. Bila dah, tapi bila hang dah couple dah weh. Status kat Insta, Facebook, Twitter semua dah I'm no longer single. Alright. Status dah berubah. So bila dia dah ada kawan tu, dia dah tak jadi carbonyl. Dia dah tak jadi alkoxy. Dia akan jadi carboalkoxy. Make sense? Dengan kata lain, bila hang dah bulat sekali, hang takkan bulat dalam bulatan tu lagi. Senang cerita. Okay, bila hang dah bulat sekali, hang takkan bulat dalam kurangan tu lagi. Okay? Acyl chloride. Next, acyl chloride over here. Bila saya... Kalau macam ada 3 functional group yang macam tadi, kita nak tengok yang mana yang paling tepat. Kalau ada 3 functional group macam tadi, 3 functional group macam mana je? Yang macam cikgu bulatkan antara 3 bulat tadi. Mestilah yang combine. Mestilah yang dah combine. Macam saya cakap lah, kalau dia dah combine sayang, dia takkan jadi single dah. C double bond O dah combine dengan single bond O kan, dia dah jadi satu benda. Mestilah yang besar. Alright, mestilah ambil yang besar. Okay, dia dah combine dah. Okay, dia dah ada keluarga lain, dia dah couple dah. Kahwin dah, nikah dah, semua dah. Apa kalau bak tu apa laju sikit? Itulah apa macam tu lah. Biasalah, your age. Baik Abi. Acyl chloride. Bila saya bagi acyl chloride sayang, chloride kan, chloride tu Cl lah kan. Hang jangan pandai-pandai ada acyl bromide, acyl iodide, semua tak ada Dia acyl chloride sahaja. Okay, acyl chloride, a bit of tips over here. Acyl chloride sama, Cl mesti adalah dengan double bond pada carbon yang sama. Cl dengan double bond O kena duduk pada carbon yang sama. Sekali lagi, tak boleh langkau. Tak boleh langkau. Dengan kata lain, kalau saya ada C double bond O, saya ada CH2, saya ada Cl. Ni salah. Okay, ni salah. Saya ajar siap-siap. Saya tak nak kamu buat careless ni. Okay. So, bulat macam biasa. Kalau bulat, kita akan bulat C double bond O dengan Cl standard. A bit of tips. Tepi ni saya tak letak apa kan. Dia mesti adalah carbon. Dia takkan pegang hidrogen. Alright, yang pegang hidrogen tu takkan wujud sebab dia tak sangat-sangat tak stabil. Dia mesti pegang carbon. 1 carbon ke, 2 carbon ke, 2000 carbon tak kisah. Saya selalu kata 2000 carbon, 3000 carbon saya tak kisah sebab yang kita nak fokus yang ni. Yang ni, carbon-carbon kat belakang tu sebenarnya saya selalu panggil pasu bunga. Tahu pasu bunga kat rumah hang buat apa? Pasu bunga kat rumah hang tu for display purpose only. Tak guna. Alright, tak ada function. Dalam exam, kalau belakang ni 2000 carbon pun hang salin balik je. Dia tak ada function. Kita nak tengok benda yang kita nak tengok je. Jangan orang kata apa, jangan takut dengan bilangan carbon yang soalan bagi. Kita tengok C double bond O siap. Tengok yang tu je lah. Habis cerita. Okay. Next, carboxamide dengan amino. Yang ni 2 yang kamu selalu akan confuse. Apa beza antara amide dengan amine? Obviously, amide adalah the upgraded level. Kita tukar 1 huruf je tau. Amine daripada N jadi D. Amide, amine. Beza dia, double bond O. Beza dia double bond O. Dua-dua adalah A. A adalah amino, bermakna dia pegang nitrogen. Dua-dua pegang nitrogen. Beza amide adalah the upgraded level, bos besar. Dia pegang double bond O dengan N pada carbon yang sama. Sekali lagi, double bond O dengan N kena duduk pada carbon yang sama. Tak boleh langkau. Okay, tak boleh langkau. Beza dengan amine kat sini. Amine, functional group dia adalah amino. Amino kat sini hanya pegang N, tak ada double bond O. Nampak beza? Okay. Dan standard, alang-alang saya dah jumpa N. Carbon standard 4 ikatan, semua orang tahu. Hydrogen standard 1 ikatan. Oxygen standard 2 ikatan. Nitrogen standard 3 ikatan.
Benda ni kita akan banyak jumpa dalam sepanjang semester. So kamu kena tahu maksimum ikatan yang dia boleh pegang. Dan dia adalah amino. Dia tetap adalah amino. Amino kita bulat N je sayang. N ke H kat tepi tu tak kisah. Tapi yang penting kita kena bulat N je sebenarnya. Okay, kita kena bulat N je. Okay. So, dia adalah amino no matter dia attach dengan apa. Bila saya kata nitrogen boleh pegang 3 ikatan, sayang, nitrogen boleh pegang 3 ikatan, dia boleh pegang 1H, 2C. Tetap adalah amino. Dia boleh pegang 2H, 1C. Tetap amino. Alright? Dia boleh pegang N tu, semua adalah C. Tetap adalah amino. Tak ada masalah. Okay? Boleh? Okay? Jangan duk, alah teacher. Teacher bagi contoh NHCH3. Dia pegang 1H. Tak ada. Dia boleh pegang 1H, dia boleh pegang 2H, dia boleh pegang tak ada H. Dia tetap adalah amino. Senang? Okay? Benda senang, jangan buat careless. Jangan buat careless. Keluar dalam soalan, nanti saya akan ajar soalan. Kita akan kembangkan kalau tak nampak. Okay? Next, last 2 nitrile. Nitrile dengan cyano tak ada apa, boleh buat sendiri. Dalam YouTube video saya ada tambah satu lagi, kita panggil acid anhydride. Alright, dalam video YouTube saya ada tambah satu lagi, kita panggil acid anhydride. Alang-alang tu saya nak cerita sikit lah. Acid anhydride dia adalah C double bond O, single bond O, single bond C double bond O. Sama, macam biasa, tak boleh langkau apa-apa. Tak boleh langkau apa-apa, double bond O dengan single bond O kena duduk pada karbon yang sama. Sambung terus kepada karbon yang pegang double bond O. Tak boleh langkau, tak boleh ada C apa-apa di tengah-tengah diorang tu, tak boleh. Alright, yang ni pernah keluar, so saya ajar. Okay, ada pernah keluar, so saya ajar extra lah. Okay, tengoklah. That is your acid anhydride. Okay, setakat ni soalan. Senang. Okay, senang Kita nak tengok soalan sedikit dan saya nak ada juga satu soalan yang saya nak ajar cara nak jawab dulu sebelum kita buat. Tak bagi saya present dah kah? Oh my god, it's not responding. It's not responding. Okay. Alright. Yeah. Alright. Sikit je. Yang ni saya just nak ajar je cara nak buat. Soalan 2B dan juga 2C sebenarnya. 2C dia minta homologous series. So, cara dia nak jawab, saya ajar yang cara paling senang. Bulat dan nama. So, cara dia adalah, kalau yang ni adalah benzene ring, bulat. Label benzene ring. Dan sebab soalan ada tanya homologous series kat bawah, so kita letak homologous series tu dalam bracket. Okay, so bila kamu buat, kamu tak payah lukis structure tu 2 kali weh. Bazir masa, bazir kertas, bazir pen ink. Okay, guna balik structure yang sama. Saya nak kamu buat like this. So kalau alkohol, kita hanya label OH, kita hanya bulat OH, that is your hydroxyl. And then kamu akan bulatkan, kamu akan letak dalam bracket dia homologous series dia apa. Dengan kata lain, semua orang akan letak homologous series dalam kurungan. Okay, so yang ni adalah N kamu, kita akan bulat N, boleh bulat dengan H, tak ada masalah. Tapi tak perlu bulat sampai C. Okay, boleh bulat dengan N, tak ada, boleh bulat dengan H. That is your amino sebagai functional group. Homologous series adalah amine. Tu cara dia lah. Okay. So, boleh cuba buat dengan semua soalan yang ada. Soalan ni adalah soalan yang kamu kena hantar. Soalan ni adalah soalan yang kamu kena hantar. So, salin balik. Jangan jawab dalam kertas je. Okay, salin balik. Okay, sebab tu saya tak nak kamu salin 2 kali. Yang tu soalan ni. Soalan next, sebab saya masa tak banyak. Soalan next yang saya nak ajar untuk jawab. Soalan 4. Tengok sikit. Sebab dia ada melibatkan functional group. First thing,
Soalan 4 untuk siapa yang dah jawab dengan duka citanya saya nak tambah sedikit. Boleh sambung jawab je atas kertas yang kamu dah jawab, tak ada masalah. Saya nak tambah satu benda je. Skeleton. Okay. Siapa yang dah jawab tak ada masalah. Saya nak tambah satu, saya nak skeleton. Okay. Sebelum saya move on, saya ada 5 minit lagi. Your expanded, condensed and skeleton. Alright. Ada kat video. Saya yakin semua orang dah tengok. Saya nak ingatkan satu. 3 benda ni adalah ways of writing. Diorang adalah cara penulisan yang berbeza. Diorang adalah cara penulisan yang berbeza. Soalan saya, ada reaction tak? Tak ada kan? Alright? Dia tak ada reaction, tak ada apa, tak ada perubahan. Dia hanya adalah cara penulisan yang berbeza. Bermakna C6H14, kalau C6H14 kamu adalah straight chain 6 carbon. Alright, kalau siapa yang dah buat, dia buat C6H14, dia lukis straight chain like this. Alright, tak ada masalah kamu lukis. So that is my expanded. Expanded teacher adalah straight chain. So condense kamu pun kena adalah mengikut apa yang kamu ada kat depan. So condense kamu akan jadi CH3, CH2, 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 CH3. Okay, skeleton kena ikut susunan dia. Kalau kamu kata C6H14, apa kelas teacher? Asyik straight chain je bila nak pandai. Tak pandai, tak apa. Saya jadikan dia branch. Saya jadikan C6 saya like this. Alright? Teacher jadikan C6 kita macam ni. Saya jadikan dia ada branch. Masih adalah C6, masih adalah H14. Okay? Kamu lukis elok sikit lah. Saya lukis bubuk kan? Okay? Kalau expanded kamu macam ni, sayang, kalau expanded kamu macam ni, condense kamu kena ikut apa yang kamu dah buat. Alright? Condense kamu kena ikut apa yang kamu buat. Faham maksud saya? Alright? Sebab diorang adalah ways of writing. Diorang adalah cara penulisan. Bermakna susunan kena sama. Alright, susunan kena kekal sama. Alright, itu satu. Kedua, bila dia melibatkan functional group. Sayang, bila dia melibatkan functional group, saya ambil functional group macam ni. Dia dah bagi tahu saya nak aldehyde. Dia dah bagi tahu dia nak aldehyde kan? So kita dah belajar. Aldehyde adalah C double bond O H. Kalau soalan dah bagi tahu dia nak aldehyde, cara yang paling senang, bukan susun 4 carbon straight chain. Don't do this. Ni yang akan menyebabkan hidup kamu susah. Alright? Soalan minta tak 4 carbon straight chain? Tak. Tapi soalan minta aldehyde. Hang tengok priority. Soalan minta aldehyde. So kamu tulis aldehyde dulu. Dan cara dia, soalan bagi C4 H8O1. Saya dah lukis benda ni dan saya tahu benda ni adalah benda yang saya nak. Dalam ni saya ada apa? Saya pegang O1. So O1 settle. Saya pegang, saya dah guna C1. So C saya ada 4. Saya dah tolak 1, tinggal 3. Hidrogen saya dah guna 1, tinggal 7. Alright, bilangan yang dia bagi kena masuk semua. Saya ada 3 carbon lagi. 3 carbon tu tak wajib straight chain. Saya boleh masuk like this. Tetap 3 carbon. 3 carbon settle. 7 hidrogen tu kena masuk semua. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Macam mana nak tahu 7 hidrogen tu nak masuk kat mana? Kira. 1, 2, 3, 4. Sampai hujung SEM kita akan kira 1, 2, 3, 4. Hang tak boleh kira 1, 2, 3, 4, hang balik tadika. Tahu? Alright, adik yang duduk kat rumah tengah belajar kat phone tu pandai kira 1, 2, 3, 4. So carbon saya kena cukup 4 ikatan. Carbon pertama. 1, 2, 3, 4 cukup. Carbon ni 1, 2, 3, 4. Check setiap satu. Hang kalau check setiap satu carbon tu nak check tak sampai 1 saat. Kenapa tak check? Alright, kamu ambil ringan pasal hidrogen. Percayalah saya, pengalaman saya tanda kertas, pengalaman saya mengajar, budak bukan tak pandai. Budak malas nak kira. Budak akan salah 99% pada hidrogen. Alright, kira. Carbon ni 1, so 3 lagi.
Alright, dan kamu akan perasan bilangan hidrogen yang saya masuk sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Done. Benda yang soalan bagi sekarang, C4H8O1. Bilangan yang dia bagi kena masuk ngam-ngam. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau tak cukup, kamu salah. Kalau lebih, kamu salah. Kamu tak boleh tambah. Kalau orang dah kata H8, hang jangan saya suka. H saya tak cukup lah teacher, saya kena tambah 1. The moment tak cukup tu sayang, hang salah. Make sense? Alright, tu cara kita nak check. Saya suka organik. Saya tak tahu kamu suka ke tak. Saya sangat suka organik. Saya rasa kalau tak ada organik, saya tak jadi cikgu kimia kot. Saya gagal dah degree saya. Alright? I love organic. Why? I know the answer already. Soalan dah bagi dah C4H8. Hang kira, takkan tak boleh kira 1, 2, 3, 4? Betul? Alright? Okay? So, yang ni pun betul. Siapa yang letak straight chain pun betul. My advice adalah, bila soalan dah minta, dia adalah double bond. Contoh yang ni, CnH2n. Bermakna kita tahu dia ada double bond. Kalau kita tahu dia ada double bond sayang, jangan susun straight chain dulu. Don't do that. Siapa kata dia kena straight chain? Betul? Alright? Susun double bond terlebih dahulu. Sebab yang ni yang kena ada. Alright? Dah susun double bond, dah guna 2 carbon. Tinggal 2 teacher. 2 nak letak mana? Letaklah. Nak letak kiri kanan boleh. Nak letak kiri-kiri pun boleh. Tak ada masalah. Alright? Dah settle carbon. Hydrogen always the last thing. Alright, melainkan kamu macam melainkan macam aldehyde kamu guna 1, gunalah, tak ada masalah. Tapi hidrogen yang lebih-lebih always the last thing. Okay, hidrogen adalah tempat yang kamu akan check jawapan kamu. Contoh alkohol. Macam mana saya nak start alkohol ni? Senang. Saya dah nampak OH kan? So saya akan lukis dulu carbon yang pegang OH. So carbon yang pegang OH, saya dah guna OH. Saya dah guna 1 carbon. Tolak 1, tinggal 2. Hidrogen kekal 7. So 2 tu nak letak mana? Kiri kanan boleh, kanan kanan boleh, kiri kiri boleh. Tak ada masalah. Nampak cara tu? Okay. So siapa yang dah buat, kalau ada kurang tepat, boleh buat balik. Kalau siapa yang dah buat dan tepat, cuma saya tambah 1 lah. Saya tambah skeleton. Okay. Alright. 2 benda kat sini. 1, susunan kena sama untuk ketiga-tiga writing. Untuk expanded, condensed, skeletal, susunan kena sama. Kalau saya dah letak dia dalam bentuk like this. Alright, H, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya dah susun dia macam ni, skeletal saya kena OH duduk tengah. Tak boleh ubah. Condensed saya pun kena OH duduk tengah. Tak boleh ubah. Itu maksud saya, susunan kena sama. Okay? Yang tu yang pertama. Yang kedua, bila dia dah bagi functional group ataupun dia dah bagi tahu dia nak functional group apa, sentiasa mula dengan functional group. Alright, sentiasa mula dengan functional group. 1. Last but not least, sebelum saya akhir hari ni, bilangan yang dia dah bagi, molecular formula yang dia dah bagi. Alright, bilangan karbon, bilangan hidrogen, bilangan oksigen, bilangan nitrogen, benda-benda yang dia dah bagi ni, yang ni tak boleh ubah. Tak boleh kurang, 1 pun tak boleh, lebih 1 pun tak boleh. Make sense? Senang? Boleh buat? Dengan kata lain, saya dah tunjuk a few contoh. Dengan kata lain, logik tak soalan 4 semua dapat jawapan yang sama? Tak logik lah, sebab kamu boleh ada susunan macam-macam. Betul? Alright, kamu boleh susun kiri-kiri, kamu boleh susun kanan-kanan, kamu boleh susun kiri-kanan, kamu boleh susun ikut saya lah, saya nak susun macam mana. Betul? Alright, so by right, tak ada jawapan yang patut sama lah antara kamu tu. Tak patut satu kelas sama lah. Okay? So, untuk 2 jam yang akan datang, kita akan habiskan semua sampailah saturated dengan unsaturated hydrocarbon, classification of carbon, semua kita akan habiskan. Sebab hari ni, jam ni saya dah ajar benda yang paling, orang kata paling penting lah dalam 4 subtopik ni. Functional group and homologous series, skeletal condensed tu saya tengok kelas saya yang lain jawab macam okey, kelas kamu saya tak ada lagi buka. Okay? So, setakat ni, soalan? Madam. Ya. Kalau yang alkin karbon-karbon single bond tu kan, functional group dia kita bulatkan tak?
Tak payah. Carbon-carbon single bond tak ada functional group. Alkane, K-A-N-E tak ada functional group. Tak payah bulatkan. Okay? Jenuh nak bulat weh, semua kena ada. Tak ada. Sebab dia benda basic dalam tu. Tak ada. Okay, lagi soalan sebelum kita akhir? Alright, kalau tak ada apa, I think that's it for today. I'll see you on Thursday with all your work finished.